Assalamualaikum, 22 hari bulan Mac 2024. Kita mulakan dengan war cabinet dan politician Israel yang bertikam lidah dalam meeting mereka, dan meeting mereka diberhentikan serta-merta. Dan Golan memberi amaran yang Golani Brigade tidak akan mara, hanya stand still sahaja. Ini adalah amaran daripada Golan terhadap Netanyahu. Dan dari channel 14 Israel berkata, setiap wakil Israel yang pergi berbincang dengan Hamas, jika Hamas buka mulut tentang tebusan saja, mereka akan cancel meeting itu. Macam red line lah, yang perkara tebusan ni tak akan dibincangkan oleh Israel. Dan untuk Hamas pula, tebusan ni adalah nombor satu. Kerana ramai rakyat Palestin yang ditawan oleh Israel. Bayangkan semalam berita saya yang berkata dekat dalam hospital 300 orang telah ditawan oleh Israel. Semua pakai baju separuh, pakaian dibawa keluar daripada hospital tu. Sebab tu Hamas, tebusan adalah penting dalam perjanjian untuk mereka meletakkan senjata. Dan kita cerita sedikit tentang serangan Rusia besar-besaran dengan menggunakan beberapa hypersonic missile ke target decision center dan tempat askar, machinery, dan semua serangan mereka berjaya. Untuk pengetahuan teman-teman, decision center ni kebanyakannya tempat askar NATO. General NATO akan duduk di situ dan akan membuat keputusan dalam perang ini. Dan di mana askar machinery ini adalah target Rusia sekarang untuk melenyapkan mereka. Dan Rusia banyak menggunakan guided bomb. Dan Kiev seperti S-300 dan Patriot missile US tidak akan dihantar ke barisan hadapan. Dan kebanyakan senjata Ukraine yang dihantar ke barisan hadapan seperti pertahanan udara ini adalah daripada Dnipro, di tepi sungai dekat Dnieper River tu, Dnipro ni. Dan bulan Mac ini senjata Ukraine akan kekeringan, kehabisan senjata bulan Mac ni. Tapi 2-3 hari ni kita dapat dengar yang US baru saja menghantar lagi 300 juta untuk Ukraine. Dan Air Defense Ukraine akan dihantar ke barisan hadapan. Ini adalah taktik Ukraine yang baru, cuba mempertahankan askar mereka di barisan hadapan dengan pertahanan udara. Untuk saya ini adalah lagi malang, kerana sistem pertahanan udara mahal, jadi mereka sanggup meletakkan sistem pertahanan udara di barisan hadapan. Dari Shoigu memberi report, dia berkata Rusia Navy Black Sea komander telah ditukar kerana performance yang ditunjukkan, dan ditukar kepada komander barulah. Dan di barisan hadapan dalam untuk mengekang Ukraine dari menyerang bandar-bandar Rusia seperti Belgorod dan beberapa bandar yang Rusia neutralkan, Rusia akan menyediakan pertahanan udara sistem untuk bandar-bandar ini. Ini adalah terbukti terbaik apa yang Rusia lakukan sekarang, kerana kita lihat masa hari mengundi Rusia, bandar-bandar ini nak di-hijack oleh Ukraine. Ingin menyerang bandar-bandar ini, tapi sistem pertahanan udara Rusia telah bersedia untuk melayan mereka datang. Ini adalah taktik terbaru Rusia. Mungkin mereka ada lebih senjata pertahanan udara ini, sebab tu mereka letakkan. Ini adalah taktik yang baik untuk rakyat-rakyat yang berada di situ. Dan sejak Rusia menjalani pilihan raya tempoh hari, Rusia telah berjaya memusnahkan senjata Ukraine seperti 23 tank, 34 armed vehicle, 11 Bradley, 5 Vampire launch rocket system dan 1 Mi-8 helikopter dineutralkan. Maknanya dah dimusnahkan lah. Vampire multiple system zaman Soviet 1960 Ukraine dapat dari Czech Republic. Dan ini bukan guided missile. Ia dapat digunakan di atas kenderaan kecil dan senang nak digunakan dan manual.
Dan Rusia telah memusnahkan 5 senjata ini dalam masa 8 hari. Kerana senjata ini untuk menggantikan HIMARS US. Untuk menggantikan HIMARS US, jadi senjata ini Czech Republic ada banyak. Itu pun zaman Soviet senjata ini teman-teman. Dan Shoigu berkata bermula tahun ini 4 Abraham US, 5 Leopard tank Jerman, 27 Bradley tank US, 6 HIMARS launcher US, 11 anti-aircraft dan 5 Patriot dimusnahkan dalam masa 8 hari teman-teman. Maknanya perang masih sengit di Ukraine. Maknanya kalau dari mula perang US akan beritahu berapa tank, berapa Patriot mereka beri. Tapi sekarang ini semua adalah rahsia. Semua adalah rahsia. Yang sadar-sadar Rusia telah musnahkan senjata-senjata ini. Tahu tak teman-teman, semua tank ini harganya mahal. Dan Ukraine hanya memusnahkan tank-tank ini dan Patriot missile US untuk diberikan kepada Rusia. Dan Shoigu juga berkata dari 2024 bermula 2024 71,000 orang, 11,000 unit berbagai senjata askar kerana dimusnahkan Rusia. Dan kalau kita lihat Januari tahun lepas dan Januari tahun ini dalam masa 3 bulan. Tahun lepas pun tak macam ini. 3 kali ganda tahun ini Januari. 3 kali ganda senjata dan askar Ukraine musnah. Rusia musnahkan. Maknanya Ukraine masih dalam keadaan ofensif. Bayangkan 3 kali ganda daripada Januari tahun lepas hingga Mac. Bayangkan. Banyak tak banyak? Banyak teman-teman. Dan kita boleh mempercayai kata-kata Shoigu yang berkata 71,000 askar Ukraine KIA daripada Januari sampai hari ini. Kerana apa? Kerana US sendiri, US Intel sendiri, US punya information sendiri mengatakan yang kaum lelaki di kampung-kampung di Ukraine semakin tidak ada. Bukan berkurangan lagi, macam tak ada. Di kampung-kampung, pedalaman-pedalaman, lelaki mereka semua telah dihantar ke barisan hadapan perang. Jadi info Shoigu ni boleh dipercayai. Kalau info daripada Zelensky pula hanya berkata tak sampai 40,000 orang askar Ukraine KIA. Bukan 3 bulan Kalau dia cakap setahun 40,000 je. Tapi untuk Shoigu dalam 3 bulan ni dekat 71,000. Jadi memang boleh dipercayai kerana semalam pun berita saya ada mengatakan yang askar Ukraine berjuta rakyat Ukraine berjuta hilang. 10 juta hilang. Tak tahu pergi mana. Kerana bila Ukraine berperang, bila askar mereka KIA, kill in action, ada yang tak sempat nak dikebumikan. Rusia yang kebumikan askar mereka. Bukan mereka yang kebumikan. Jadi apabila mereka buat report mana askar ni, mereka kata hilang. Mereka tak kata KIA, kill in action. Mereka kata hilang. Sebab tu 10 juta askar orang Ukraine hilang. Ini info daripada Poland. Bekas General Poland yang berbuat survey. Jadi ini bukan info daripada Rusia. Jadi maknanya Ukraine sekarang memang tengah rabak. Tak cukup askar apa semua. Assalamualaikum. InsyaAllah esok berita untuk pejuang-pejuang kita dekat Palestin. InsyaAllah besok. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa semua. Hurrah! Everybody jangan lupa like, share dan subscribe yang mana belum subscribe. Terima kasih.